Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Lim. Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala tuju negara, kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kek Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala tuju negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari tahun 1981 sehingga 2003 dan tahun 2018 sehingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua adalah kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Babah, Tengku Razali dan Ghazali Shafi selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara, Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, mengugut Mahathir selama 22 bulan, dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman. DAP tidak tahu menahu tentang apa-apa cadangan ini, walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam dijadikan agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan bahawa wawasan 2022 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tunku Abdul Rahman, Razak Hussein dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat. Jelasnya, Lim berkata, walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini
ada seorang individu yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit pilihan rayanya. Tambahnya, pada PRU 15 lalu, Mahathir mengalami kekalahan teruk di Langkawi dan kerusi parlimen itu dirampas oleh pemimpin bersatu Muhammad Suhaimi Abdullah yang mendapat 13,518 undi.